Sebuah cerita novel remaja pasrah bab 1 bahagian 1. Sebelum mendengar cerita ini jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Terima kasih. Insan yang Kamil. SEKOLAH menengah Seri Sentosa seperti biasa, seperti hari-hari yang lain, begitu tenteram dan sunyi ketika para penuntut berada dalam kelas masing-masing. Pagi itu matahari memancar indah di dada langit, mencurahkan sinarnya ke seluruh kawasan sekolah itu. 3 buah bangunan 2 tingkat bercat putih kelihatan begitu berseri disinari matahari. Pokok bunga yang menghiasi sekolah tersebut subuh menghijau, melambai-lambai daunnya dijamah angin pagi. Seluruh kawasan sekolah itu begitu bersih. Tidak terdapat sehelai kertas pun yang bertaburan di sana-sini. Beberapa orang tukang sapu kelihatan tekun sekali membersih di sekitar bangunan-bangunan itu. Beberapa orang tukang kebun pula sibuk menyiram pokok-pokok bunga. Terdapat pelbagai jenis pokok bunga yang dijaga sebaik-baiknya. Pokok-pokok perhiasan diandam rapi sepanjang bangunan-bangunan itu. Pokok-pokok puding yang pelbagai jenis warnanya dilengkungi batu bata bercat putih. Kelihatan begitu kemas dan cantik. Keadaan kawasan sekolah begitu bersih dan teratur rapi memang menyenangkan hati. Sesuai sekali sebagai tempat belajar dan menyemai pendidikan. Guru-gurunya begitu berdedikasi, menyebabkan pembelajaran di sekolah itu mencapai tahap yang tinggi. Para pelajarnya pula begitu berdisiplin, walaupun terdapat sebahagian kecil yang agak nakal, namun mereka dapat dibendung. Beberapa orang guru kerjaya dan disiplin sekolah itu sedang berusaha membendung perbuatan mereka. Ketika itu tidak terdapat para pelajar yang berkeliaran di sana-sini. Para pelajar yang sedang mengikuti pelajaran pendidikan jasmani di padang sekolah itu kelihatan riang sekali, menggerakkan otot-otot mereka. Mereka sedar bahawa otak yang cergas itu berada pada badan yang sihat. Di dalam kelas pula kedengaran suara beberapa orang guru sedang mengajar mata pelajaran masing-masing. Tidak kurang pula, terdapat kelas-kelas yang senyap kerana para pelajarnya sedang tekun menjawab soalan latihan atau menyalin nota-nota yang bertulis di papan hitam. Di antara suara-suara guru itu terdengar suara Ustazah Hamidah yang lembut tetapi jelas menyampaikan pengajarannya dalam kelas tingkatan 3S1. Tingkatan tersebut merupakan kelas yang terbaik di antara 9 buah kelas tingkatan 3 di Sekolah Menengah Seri Sentosa. Suara Ustazah Hamidah kadang-kadang kuat dan kadang-kadang perlahan kerana di bawah angin pagi yang berhembus segar. Di sekitar kawasan sekolah itu terdapat kawasan sawah padi yang luas terbentang. Keadaan persekitaran yang begitu damai dan nyaman menyebabkan suasana pembelajaran di sekolah itu amat baik dan menyenangkan. Pada hari itu, Ustazah Hamidah menyampaikan pengajarannya tentang peranan dan kewajipan ibu bapa terhadap anak-anak dan keluarganya. Beberapa baris ayat suci Al-Quran. Surah At-Tahrim, ayat 6 bertulisan Jawi ditulis di papan hitam. Di bawah surah tersebut ditulis terjemahannya dalam tulisan Rumi, "Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka, yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu, berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Pelajar semua, lihat dan dengarlah saya membaca surah dan terjemahannya di papan hitam, kemudian hayatilah maksud surah tersebut. Surah daripada Allah yang sepatutnya dihayati oleh semua manusia terutama golongan ibu bapa
kata Ustazah Hamidah setelah selesai menulis terjemahan surah tersebut. Lantas Ustazah Hamidah membaca surah itu dengan lancar, diikuti terjemahannya sambil menunjuk dengan sebatang kayu penunjuk di papan hitam. Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang wajib menjaga dirinya, anak-anak dan isterinya daripada api neraka. Tegasnya, sebab itu ayah wajib mendidik anak-anaknya tidak sahaja dengan memberi ilmu pengetahuan umum, tetapi didikan Islam perlu diutamakan supaya tertunailah kewajipannya terhadap Allah, seperti sembahyang, puasa, zakat, berbudi mulia dan sebagainya.